A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi dalam sesi PDPR kita pada kali ini. Insya-Allah hari ini kita akan bincangkan tajuk yang ke-30 ataupun pelajaran yang ke-30 dalam bidang akhlak Islamiah, iaitu maruah diri, cermin peribadi. Okey, murid-murid boleh semak ataupun boleh merujuk kepada buku teks pada muka surat 179 hingga 183. Baiklah murid-murid dan rahmati Allah sekalian, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, iaitu maksud menjaga maruah diri. Okey, perkataan maruah berasal daripada muru'ah dalam bahasa Arab yang bermaksud keelokan peribadi. Okay, maksud menjaga maruah ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah. Okay, baiklah murid-murid, kata kunci di sini ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah. Itu maksud maruah, menjaga maruah diri. Dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Okay, dalil kewajiban menjaga maruah diri dalam hadis At-Tabarani, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Terjemahannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Baiklah murid-murid, kita lihat pula cara kita menjaga maruah diri. Apakah cara kita menjaga maruah diri, murid-murid? Yang pertama berkenaan dengan panduan berpakaian bermaruah. Yang pertama, kita hendaklah menutup aurat. Aurat bagi lelaki ialah di antara pusat hingga ke lutut. Manakala perempuan adalah aurat keseluruhan bahagian tubuh badan perempuan adalah aurat kecuali tapak tangan dan muka. Yang kedua, kemas dan bersih. Yang ketiga, tidak mencolok mata. Yang keempat, tidak mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, sesuai dengan tata susila masyarakat setempat. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian agama lain. Dan yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian jantina lain. Maksudnya lelaki jangan pakai pakaian perempuan, yang perempuan jangan pula pergi pakai pakaian lelaki. Inilah antara cara kita menjaga maruah diri, ya murid-murid. Okey, panduan. Ini yang tadi berkenaan dengan berpakaian. Sekarang percakapan. Okey, percakapan yang bagaimanakah percakapan yang bermaruah? Yang pertama, percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Intonasi dan nada yang sesuai dan suara yang sesuai. Bermanis muka ketika bercakap. Bercakap perkara yang berfaedah. Memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai. Menghindari berbohong, mengumpat, mengadu domba, perkataan atau berkata perkataan lucah dan memfitnah. Tidak memungkiri janji, mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah, membudayakan ucapan terima kasih. Inilah murid-murid antara panduan ataupun bagaimana kita bermaruah dalam percakapan kita. Baiklah murid-murid, dalam bermaruah dalam tingkah laku pula, tingkah laku ini perbuatanlah. Okay. Mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Mahram itu maksudnya kedua bapa kita, abang kita, kakak kita, datuk kita, nenek kita. Okay, itulah dikatakan sebagai mahram. Mahram ini maksudnya yang kita tidak boleh kahwin. Kalau yang boleh kahwin jangan pandai-pandai ya. Laki perempuan berjabat tangan dalam kelas, tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali kau berjabat tangan dalam kelas tu adik-beradik kembar kau ataupun adik kakak kau ataupun abang kamu. Okey.
Yang kedua, minta izin sambil nunduk kepala ketika lalu di hadapan orang yang lebih tua. Ini budaya kita. Menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang lebih muda, mematuhi undang-undang dan adab jalan raya, menolong orang yang memerlukan, menggunakan harta awam dengan bertanggung jawab, tidak menzalimi haiwan, menjaga kebersihan alam sekitar, menggunakan media sosial dengan berhemah, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan ini kita kena berhati-hati ya murid-murid, jangan terlalu bebas sehingga boleh tepuk tangan. Tepuk tangan sahabat perempuan dia, kan? Cubit-mencubit lah. Ini biasa berlaku dalam kelas, jadi kita kena hindarkan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula contoh tingkah laku bermaruah. Ini kita rujuk daripada dua hadis Nabi SAW. Saya tidak baca dia punya potongan hadis ini, saya baca maksud saja. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu duduk di tepi jalan. Mereka berkata, kami tidak dapat mengelaknya kerana di situ tempat kami berbual. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ maka tunaikanlah hak jalan. Mereka bertanya, apakah hak jalan? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, menahan diri dari menyakiti orang lain, menjawab salam, menyuruh membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, maksudnya Usamah bin Zaid meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang diperlakukan dengan kebaikan lalu dia mengucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, jazakallahu khaira, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepadamu, sesungguhnya dia telah mengungkapkan ucapan terima kasih, pujian yang terbaik. Ini antara contoh tingkah laku bermaruah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula apakah akibat kalau kita tidak menjaga maruah diri ni. Ini kesan buruk. Kesan buruk tidak menjaga maruah diri. Yang pertama, kehidupan tidak diberkati. Yang kedua, mendapat dosa. Yang ketiga, dipulau oleh rakan dan masyarakat. Yang keempat, mendorong berlakunya kes-kes jenayah seperti rogol dan sumbang mahram. Yang kelima, masyarakat kucar-kacir dan negara tidak aman. Yang keenam, masyarakat akan memandang rendah dan menghina orang yang tidak bermoral. Inilah antara akibat ataupun kesan buruk ya murid-murid kalau kita tidak menjaga maruah diri. Dan yang seterusnya murid-murid, kita lihat pula hikmah menjaga maruah diri. Yang pertama, kehidupan diberkati Allah. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, akan disayangi, disukai dan disanjung oleh rakan dan masyarakat. Yang keempat, boleh membendung kejadian jenayah. Yang kelima, melahirkan masyarakat sejahtera, bersatu padu dan negara aman. Baiklah murid-murid, itu sahaja kita punya pelajaran hari ini berkenaan dengan menjaga maruah diri ini. Di awalnya tadi kita sudah melihat maksud menjaga maruah diri, kemudian kita melihat pula bentuk-bentuk menjaga maruah diri dari segi berpakaian, percakapan dan juga tingkah laku. Kita juga sudah membincangkan berkenaan dengan akibat ataupun kesan buruk tidak menjaga maruah diri, dan yang terakhir tadi kita sudah bincang berkenaan dengan hikmah menjaga maruah diri. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.